Teknologi yang selalu diperkatakan sekarang ialah MOOC ataupun Massive Open Online Courses. Dalam bahasa Malaysia ialah kursus atas talian secara terbuka besar-besaran. Jadi bermakna ada 4 perkara yang kita kena faham. Pertama, ini merupakan kursus dan bukannya program. Bila kita sebut tentang kursus, biasanya akan ada tenaga pengajar, akan ada pelajar, akan ada aktiviti dan akan ada siri kandungan yang akan disampaikan. Dan ada juga tempoh bermulanya satu kursus dan akhirnya satu kursus. Yang kedua ialah konsep atas talian. So dalam MOOC, kursus tersebut dikendalikan sepenuhnya di atas talian. Kita biasa dengan blended learning ataupun flipping the classroom, tapi bila kita bercakap tentang MOOC, sesuatu kursus itu biasanya dikendalikan sepenuhnya di atas talian. Dan konsep yang ketiga ialah secara open ataupun secara terbuka. Ini bermakna kursus tersebut terbuka kepada sesiapa sahaja, pelajar dari mana-mana di seluruh dunia. Dan konsep yang keempat ialah besar-besaran. Oleh kerana kursus MOOC ini ditawarkan secara online ataupun secara atas talian terbuka, maka pelajar tidak dilihatkan bilangan pelajar yang boleh mengikuti sesuatu kursus. Sebelum kita memahami bagaimana untuk kita mereka bentuk MOOC yang sesuai untuk Gen Z, sangat penting kita memahami siapakah Gen Z. Generasi Z ialah mereka yang dilahirkan mulai tahun 1996. Jadi bermakna pelajar-pelajar yang kini sudah berumur 17 ataupun 18 tahun yang berada dalam sistem pendidikan kita. Jadi ada beberapa ciri Gen Z yang unik yang perlu kita ketahui supaya kita dapat mereka bentuk MOOC yang sesuai dengan ciri-ciri dan keperluan mereka. Pertama, Gen Z adalah self-taught ataupun belajar sendiri. Bagi mereka, maklumat boleh dicapai di hujung jari. Ini bermakna untuk mempelajari sesuatu, mereka tidak perlu bergantung kepada pensyarah semata-mata. Angka Google merupakan teman karib mereka. Apabila mereka mempunyai sesuatu keperluan, mereka tahu mereka boleh Google dan mendapatkan maklumat yang mereka perlukan. Yang kedua, bagi mereka, pembelajaran perlulah bersifat just in time. Yakni mereka hanya akan melakukan sesuatu apabila mereka mempunyai keperluan untuk belajar dan bukannya learning by force. Jadi pada mereka, learning should be on demand. Apabila mereka bersedia, maka mereka akan bermotivasi untuk mendapatkan ilmu yang mereka perlukan. Yang ketiga, Gen Z merupakan kelompok manusia yang sangat visual. Jadi mereka banyak berkomunikasi menggunakan image, video dan sebagainya. Mereka merasa lebih selesa untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan satu sama lain menggunakan infografik. Jadi maklumat perlu disalurkan dalam bentuk visual. Yang keempat, Gen Z bukan saja gemar berkongsi maklumat, tetapi mereka sangat suka untuk berkolaborasi, bertukar-tukar pandangan. Malahan, mereka sangat suka mencipta dan berkongsi apa yang mereka ciptakan dengan rakan-rakan di seluruh dunia melalui YouTube, melalui Twitter dan sebagainya. Jadi ini salah satu ciri yang ada pada Gen Z. Izinkan saya berkongsi beberapa tips bagaimana mereka bentuk MOOC yang berkesan untuk Gen Z. Saya rasa perkara yang pertama, yang paling utama ialah kita perlu mempunyai mindset seorang pelajar dan bukan mindset sebagai seorang guru. Kebanyakan kita apabila membangunkan sesuatu kursus, kita memikirkan daripada perspektif kita sebagai seorang pendidik. Tapi sebenarnya sangat penting kita memikirkan bagaimana kita boleh mereka bentuk kursus tersebut melalui pandangan pelajar kita. Tips yang kedua pula ialah kita tidak seharusnya memfokus hanya kepada kandungan pembelajaran, tetapi sebaliknya fokus kita ialah kepada keterlibatan pelajar dan bagaimana ini boleh dicapai.
Ini boleh kita laksanakan dengan kita mempelbagaikan bentuk aktiviti dan tugasan yang kita pergi pada pelajar. Ini bermakna andaian kita ialah lebih banyak tugasan yang mereka selesaikan, lebih banyak pembelajaran bermakna akan berlaku. Yang ketiga, kandungan pembelajaran yang kita sediakan dalam MOOC ini perlu berbentuk bite size ataupun disebut sebagai micro learning. Ini bermakna bahan-bahan, terutamanya video-video yang kita sediakan, perlulah ringkas dan mungkin hanya beberapa minit sahaja. Perlu kita elakkan kuliah yang begitu panjang kerana ini akan membosankan pelajar. Tapi sebaliknya, sekiranya bahan yang kita sediakan itu ringkas dan padat, maka pelajar akan rasa they want more. Mereka ingin menerka dengan lebih lanjut lagi perkara yang ingin mereka pelajari. Tips yang keempat ialah kita juga boleh mengambil satu alternatif. Selain kita sendiri yang membangunkan kandungan, kita juga boleh mengguna semula sumber pendidikan terbuka ataupun dalam bahasa Inggeris disebut sebagai repurposing open education resources. Sebenarnya begitu banyak bahan-bahan yang menarik terdapat dalam YouTube dan sebagainya yang boleh diolah dan diguna semula untuk pembelajaran yang boleh kita masukkan dalam kursus MOOC kita. Tips yang kelima pula ialah kita perlu memikirkan bagaimana kita dapat mengekalkan motivasi pelajar. Ini boleh dilaksanakan dengan kita memasukkan unsur permainan dan pertandingan ataupun dalam bahasa Inggeris ni disebut gamification. Sebagai contoh, kita boleh menawarkan digital badges ataupun lencana digital kepada pelajar-pelajar sebagai memberi pengiktirafan kepada usaha mereka, kepada maklum balas mereka dalam forum-forum yang mereka terlibat. Tips yang keenam ialah sebagai instruktor ataupun pensyarah, kita perlu peka kepada the turnaround time, yakni tempoh yang kita berikan untuk memberi maklum balas kepada pelajar-pelajar kita. Sebagai contoh, saya sendiri dalam mengendalikan MOOC memastikan supaya semua soalan-soalan pelajar dapat saya jawab dan saya beri maklum balas tidak melebihi 24 jam. Ini satu perkara yang sangat penting sekiranya kita ingin mengekalkan pelajar dalam sesi MOOC kita. Dan yang terakhir, kita perlu memikirkan langkah-langkah yang perlu kita laksanakan untuk menjadikan pembelajaran tersebut personal. Sebagai contoh, saya pastikan semua pelajar yang enroll dalam MOOC saya akan saya sebut dengan selamat datang, welcome to my course. Dan sesekali haruslah kita memberi penghargaan dan pujian kepada pelajar. Syabas, tahniah di atas pandangan-pandangan yang bernas. Jadi dengan ini pelajar akan merasa walaupun mereka tidak bersemuka dengan kita, tapi pembelajaran menjadi begitu personal untuk setiap daripada mereka.